Tuan Ketua, izinkan saya menjawab soalan ini bersekali, soalan yang telah menyentuh isu sama pada hari ini daripada Ledang, Marang, Kotaraja, Kuala Kedah serta soalan daripada Hang Tuah Jaya dan Ulu Selangor pada 15 Disember. Untuk makluman ahli yang berhormat, sebagaimana yang telah diumumkan sebelum ini, Malaysia meletakkan sasaran 70% daripada keseluruhan populasi negara bagi pembentukan imuniti kelompok, herd immunity, di bawah pelan vaksinasi kebangsaan bagi penyakit COVID-19. Sehingga kini Malaysia telah menandatangani 2 perjanjian yang memberi jaminan bekalan vaksin sebanyak 30% daripada jumlah populasi negara. Perjanjian pertama adalah bersama COVAX Facility melalui Optional Purchase Agreement yang ditandatangani pada 23 November yang lalu yang menjamin bekalan vaksin sebanyak 10% populasi negara. Manakala perjanjian kedua pula adalah perjanjian pembelian awal dengan syarikat pharmaceutical Pfizer yang dimeterai pada 24 November bagi mendapatkan bekalan vaksin sebanyak 20% daripada populasi negara. Bagi mencapai baki sasaran sebanyak 40% lagi, kerajaan masih di dalam proses perbincangan dan rundingan bersama syarikat-syarikat pharmaceutical pembangun vaksin COVID-19 yang lain. Bagi tujuan vaksinasi kepada rakyat pula, kerajaan mensasarkan tempoh suku tahun pertama 2021 bagi memperoleh wajaran pertama bekalan vaksin COVID-19. Suka ditegaskan kerajaan tidak akan berkompromi dalam soal keselamatan dan keberkesanan sesuatu vaksin. Keputusan akhir bagi penggunaan sesuatu vaksin di Malaysia hanya akan dibuat selepas melalui proses pendaftaran dan kelulusan daripada bahagian Regulatory Pharmacy Negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan soalan tambahan. Terima kasih Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan. Pada 4 hari bulan Disember yang lalu, Newswire Reuters telah menyatakan ada masalah rantaian bekalan bagi syarikat pharmaceutical Pfizer untuk menyediakan jumlah yang diperlukan, target mereka bagi tahun 2020 vaksinnya. Dan kita lihat di sini dalam perkiraan kerajaan, syarikat Pfizer akan menyediakan 20% daripada keperluan. Apakah perancangan kerajaan sekiranya masalah rantaian bekalan Pfizer ini berlanjutan masuk ke tahun 2021 kesannya, dan apakah persediaan pihak kerajaan memandangkan perbezaan vaksin ini bukan sahaja sukar untuk rakyat Malaysia faham, tapi dari segi conditions dengan izin seperti transport dan sebagainya, apakah perancangan pihak kerajaan dan apakah jangkaan kos tambahan selain daripada 3 bilion yang pernah disebutkan sebelum ini? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ahli Yang Berhormat. Saya pun sedia maklum tentang berita berkenaan dengan masalah bekalan rantaian syarikat pharmaceutical Pfizer. Namun demikian, dalam laporan media yang sama menyatakan bahawa masalah tersebut hanya berkesan kepada bekalan untuk tahun 2020. Setahu saya, apa yang dimaklumkan kepada kita oleh syarikat Pfizer ini tidak memberi kesan kepada bekalan mereka untuk tahun depan, iaitu bekalan untuk kerajaan Malaysia. Namun demikian, sekiranya berlaku apa-apa gangguan kepada bekalan, rantaian bekalan ataupun supply chain, itulah sebabnya negara Malaysia seperti mana negara-negara lain, kita mengambil pendekatan untuk memperolehi portfolio vaksin, bukan daripada satu syarikat tetapi daripada pelbagai syarikat, untuk memastikan bahawa kita dapat bekalan yang cukup. Kalau kita hanya dapat daripada satu syarikat, mungkin itu akan membuka kita kepada risiko untuk tidak menerima vaksin yang cukup. Berkenaan dengan kos-kos sampingan, iaitu kos penyediaan logistik dan sebagainya, ada perjanjian seperti mana dengan Pfizer, di mana kos yang kita bayar bagi satu dos vaksin itu meliputi kos transport ataupun kos pengangkutan yang akan dibayar ataupun ditanggung oleh Pfizer sendiri.
dan itu bergantung kepada perjanjian dengan syarikat-syarikat yang berbeza-beza. Kos akhir kita sedang meneliti kerana sudah pasti bukan hanya kos transport tetapi kos simpanan ataupun storage yang akan kita halusi dan kita akan maklumkan apabila kita dapat kepastian. Terima kasih. Terima kasih.